Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Perkembangan dari mahkamah berkaitan dengan hukuman penjara 7 tahun dan juga sebat terhadap ikon rasuah negara. Tidak lain tidak bukan Syed Saddiq Sipaksanaga. Hari ini mahkamah memaklumkan bahwa hukuman yang diberikan kepada Syed Saddiq itu tidak keterlaluan. Jadi kenapa mahkamah berkata seperti itu, sahabat semua? Ini yang menarik untuk saya sertakan alasan daripada pihak mahkamah. Dan perkembangan penyiasatan ataupun siasatan skandal kes Fashion Valid. Akhirnya ini kenyataan terkini daripada pejabat kenyataan terkini ya daripada pihak ISPRM. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya bawakan bersama dengan Anda dua kes yang mendapat liputan panas daripada media dan juga media sosial. Jadi untuk yang pertamanya, tapi sebelum itu jangan lupa ya, jangan lupa untuk terus sapa Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Hukuman penjara 7 tahun dan juga sebatan terhadap Syed Saddiq tidak keterlaluan. Itu antara kata putus daripada Mahkamah Tinggi. Kenapa Mahkamah Tinggi ya membuat keputusan ini? Karena mengambil kira status ahli parlimen Muar itu sebagai tokoh masyarakat dan suri teladan golongan muda apabila mereka menjatuhkan hukuman. Jadi hukuman penjara 7 tahun dan juga 2 sebatan yang dikenakan terhadap Syed Saddiq Syed Abdul Rahman atas kesalahan pecah amanah dan pengubahan wang haram tidaklah keterlaluan menurut Mahkamah Tinggi. Hakim Azhar Abdul Hamid berkata, mahkamah mengambil kira status Syed Saddiq sebagai tokoh masyarakat dan suri teladan bagi golongan muda apabila menjatuhkan hukuman. Ahli parlimen Muar itu turut dikenakan denda sebanyak 10 juta ringgit. Dia merayu hukuman itu di Mahkamah Rayuan yang menetapkan 16 Januari untuk pengurusan kes. Tertuduh yaitu Syed Saddiq sepatutnya menunjukkan contoh lebih baik dan menjadi suri teladan bagi golongan muda, kata Azhar dalam alasan penghakiman 22 muka surat. Jadi memandangkan ini adalah kesalahan pertamanya, beliau masih ada masa untuk membetulkan kesilapannya dan muhasabah diri atas apa yang berlaku, kata hakim itu lagi. Dan pada 9 November tahun lepas, Syed Saddiq yang juga bekas Ketua Pemuda Bersatu didapati bersalah atas satu tuduhan pecah amanah membabitkan lebih 1 juta milik sayap Bersatu serta satu lagi tuduhan menyalahgunakan harta berjumlah lebih 120 ribu juga milik parti milik Pemuda Bersatu. Dia juga disabitkan bersalah atas 2 pertuduhan pengubahan wang haram kerana memindahkan sejumlah 100 ribu ringgit ke akaun pribadinya kepada sebuah syarikat Armada Bumi Bersatu yang dikaitkan dengan Pemuda Bersatu. Bagi tuduhan pecah amanah dan penyalahgunaan harta, mahkamah menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 3 dan juga 2 tahun. Syed Saddiq dijatuhi hukuman 2 tahun bagi setiap tuduhan pengubahan wang haram. Bagaimanapun dia hanya perlu dipenjarakan 5 tahun kerana kesemua hukuman berjalan serentak. Dalam keputusan mendapati Syed Saddiq bersalah pecah amanah, Azhar berkata bekas Menteri Belia dan Sukan itu mengarahkan 2 ahli parti itu untuk mengeluarkan 1 juta tanpa kebenaran pucuk pimpinan Bersatu. Tindakan menyembunyikan wang itu di pejabat sayap pemuda menimbulkan influence dia berniat jahat, katanya. Jadi berhubung penyalahgunaan harta bernilai 120 ribu yang dikatakan hasil acara kutipan dana pilihan raya, maka memutuskan bahwa tindakan memindahkan jumlah itu di dalam akaunnya melanggar undang-undang. Dia tidak perlu memindahkan wang itu, sebarang pembayaran boleh dibuat atau melalui akaun. Dan mahkamah mendapati tertuduh mempunyai niat menyalahgunakan wang itu, kata Azhar. Beliau berkata mahkamah tidak boleh menerima pembelaan Syed Saddiq bahwa beliau tidak pernah mengarahkan ahli tersebut mengeluarkan wang 1 juta itu dan menafikan dia tahu tentang perkara itu. Jadi tidak munasabah sebagai bekas ketua pemuda berkata tidak tahu sejumlah wang besar dikeluarkan, kata Azhar. Bagi pertuduhan penyalahgunaan harta dan pengubahan wang haram, tertuduh berkata wang hasil kutipan dana itu adalah untuk membayar balik apa yang dibelanjakannya sebelum ini. Bagaimanapun tiada keterangan dikemukakan untuk menyokong alasan pembelaan itu. Itu antara alasan ya yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi hari ini, bahwa hukuman 7 tahun dan juga sebatan dan juga
dan juga denda ya sebanyak 10 juta itu adalah berpatutan. Itu antara kenyataan daripada pihak mahkamah, sahabat semua. Dan satu lagi kes yang hangat juga diperkatakan yaitu fashion valid. Hari ini SPRM mengatakan telah melengkapkan siasatan terhadap fashion valid. Jadi mari kita lihat kenyataan media daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki. Ia berkata kertas siasatan telah diserah kepada bahagian perundangan dan juga pendakwaannya. Jadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyatakan telah pun melengkapkan kertas siasatan berhubung pelaburan beberapa entiti kerajaan dalam syarikat pengendali platform e-dagang Fashion Valid. Ketua Pesuruhjaya Azam Baki berkata, kertas siasatan kemudian diserahkan kepada pengarah bahagian perundangan dan pendakwaan agensi anti rasuah itu untuk kajian dan pertimbangan. Keputusan berhubung siasatan ini akan diperoleh dalam masa terdekat, katanya dalam kenyataan. Pada 8 November, Azam berkata siasatan berkait kerugian pelaburan khazanah nasional Berhad dan permodalan nasional dalam Fashion Valid tidak dapat diselesaikan dalam tempoh singkat. Dan katanya lagi ini kerana kerugian pelaburan berjumlah 43.9 juta itu turut melibatkan beberapa keputusan korporat. Jadi sehari sebelum itu Azam berkata ada beberapa transaksi akaun mencurigakan dikesan berlaku sejak tahun 2018 hingga tahun lalu. Selain pihaknya percaya sebahagian pelaburan diterima telah disalahguna. Pengasas Fashion Valid Bibi Yusuf dan suaminya Fazaruddin Shah Anwar antara yang disiasat. Dan 6 November SPRM menggeledah kediaman pasangan berkenaan dan menyita 11 beg tangan serta seutas jam tangan berjenama mewah dengan anggaran keseluruhan RM200,000. Agensi anti rasuah itu turut membekukan beberapa akaun bank persendirian dan syarikat milik pengasas terbabit. Dalam jawapan bertulis di Dewan Rakyat 28 Oktober lalu, Kementerian Kewangan memaklumkan khazanah dan PMB memperoleh 3.1 juta hasil penjualan saham dan Fashion Valid kepada Syarikat Bumi Putera NXBT Partners 2023. Jumlah itu diperoleh berbanding pelaburan 47 juta ringgit yang dibuat khazanah dan PMB 2018 masing-masing 27 dan 27 juta dan 20 juta untuk pegangan minoriti dalam Fashion Valid. Jadi itu antara perkembangan berita yang hangat yang mendapat perhatiannya seluruh rakyat Malaysia di media sosial khususnya. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Yang pertama, mahkamah menyatakan hukuman 7 tahun untuk Syed Saddiq itu tidaklah keterlaluan. Dan hasil siasatan telah pun diserahkan kepada pejabat peguam dan pendakwa raya berkaitan dengan kes skandal Fashion Valid ini. Jadi sampai di sini saja sahabat semua. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda berikan di dalam ruangan komen. Diizinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.